Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ukasha bin Azhari, pelajar tahun 2 semester 2 Syariah, nombor matrik A185727, akan membentangkan tugasan bagi kursus Maqasid Syariah PPSU 3062. Tajuk yang saya pilih untuk berkongsi pada hari ini ialah berkaitan dengan meninjau aspek maqasid syariah dalam fatwa penangguhan solat Jumaat ketika COVID yang lalu. Perkongsian saya terbagi kepada 3 bahagian. Pertama, saya akan berkongsi secara umum konsep maqasid syariah. Kedua, saya akan memberikan ulasan ataupun dapatan kajian daripada fatwa penangguhan solat Jumaat, dan setelah itu saya akan menggabungkan kedua-dua ulasan tersebut sebagai kesimpulan dalam perkongsian saya pada petang ini. Pertama, saya nak mulakan dengan merujuk kepada buku Panduan Pemula Maqasid Syariah yang diterjemahkan oleh Marwan Bukhari, yang merupakan asal tulisan ini ialah Dr. Jasir Auda. Beliau menyentuh tentang konsep maqasid ini dengan mendefinisikan maqasid itu sebagai satu tujuan, objektif, niat yang dituntut dan juga matlamat. Dan beliau juga mengemukakan klasifikasi atau pembahagian tradisional terhadap maqasid ini kepada 3 peringkat, iaitu ad-daruriyat yang merupakan necessity atau keperluan, kedua al-hajiyat yang merupakan kehendak, dan ketiga ialah al-tahsiniyat yang berbentuk kemewahan. Dan antara ketiga-tiga ini, bahagian pertama iaitu necessity atau keperluan tadi dipecahkan lagi kepada 5 bahagian, iaitu hifzuddin, menjaga agama, kedua hifzun nafsi, menjaga nyawa, ketiga hifzul mal, menjaga harta, keempat hifzul aqli, menjaga akal, dan kelima hifzun nafsli, menjaga keturunan. Dan kelima-lima inilah yang dianggap sebagai perkara penting dalam kehidupan manusia, sehingga terdapat kesepakatan umum bahawa menjaga keperluan asasi ini merupakan tujuan di sebalik perundangan setiap agama yang diwahyukan, bukan hanya dalam perundangan Islam. Kemudian yang kedua, saya kongsikan sebuah buku yang ditulis oleh Marwan Bukhari yang bertajuk Citra Maqasid Syariah, yang membincangkan tentang aspek maqasid syariah ini sejak dari kelahiran hinggalah kebangkitan. Maksudnya beliau membahaskan tentang maqasid ini sejak dari zaman Rasulullah lagi sehinggalah kepada zaman yang moden inilah. Dan antara tokoh-tokoh yang beliau nukilkan di sini ialah antaranya Al-Qarafi, Asy-Syatibi, Ibnu Ashur, mana sebelum tu lagi Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini, Imam Asy-Syafi'i sendiri, dan yang terkini ialah Dr. Ahmad Raisuni. Dan beliau juga menyentuh tentang takrif maqasid syariah itu sebagai maqasid adalah kata jamak bagi perkataan maqsad yang berasal daripada perkataan qasada yang bermaksud kelurusan jalan. Syariah pula bermaksud arahan untuk beribadah kepada Allah. Maka jika kita gabungkan kedua perkataan ini sebagai maqasid syariah, ia bermaksud sebagai objektif dan tujuan di sebalik jalan untuk mempraktikkan agama. Dan salah satu tokoh yang beliau nukilkan pendapatnya iaitu Al-Qarafi menakrifkan maqasid sebagai tujuan dan objektif yang mengandungi maslahah duniawi dan ukhrawi. Jadi dalam erti kata lain, maksudnya kita boleh katalah maqasid syariah ni ialah objektif di sebalik hukum hakam. Dan dalam buku yang ketiga yang ditulis oleh
Dr. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Fiqh Maqasid Syariah, Moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal, di mana Al-Qaradawi membuat kesimpulan bahawa maqasid syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh nasyarak melalui perintah, larangan dan pilihan, serta tujuan hidup individu, keluarga dan ummah yang ingin dicapai melalui penelitian terhadap hukum-hukum cabang. Jadi berdasarkan kepada ketiga-tiga buku yang saya tampilkan sebagai rujukan ini, dapatlah kita simpulkan bahawa maqasid syariah itu ialah objektif yang ingin dicapai di sebalik perintah ataupun larangan yang ditentukan dalam syarak. Jadi ia merupakan satu perbahasan yang sangat penting yang menurut Dr. Jasir Auda ni ia bukanlah sepatutnya diketahui oleh pakar dalam bidang ini sahaja, malah ia sepatutnya diketahui sekurang-kurangnya oleh masyarakat awam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan fatwa penangguhan solat Jumaat. Berdasarkan kajian yang saya lakukan melalui kajian kepustakaan ataupun library research, saya dapati bahawa fatwa penangguhan solat Jumaat ini ialah satu fatwa yang menepati keperluan yang berlaku pada waktu itu, iaitu apabila Malaysia khususnya dilanda COVID-19, maka perintah kuarantin ataupun perintah kawalan pergerakan itu menjadi satu undang-undang semasa yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. Maka bagaimana syarak ataupun nas ingin berinteraksi dengan suasana seperti ini, maka dalam konteks ini, maka saya dapati bahawa ia boleh difahami melalui kaedah fiqh, tanpa menafikan ianya memang ada asas dalam dalil nas Quran dan Sunnah. Tapi sebagai perkongsian ringkas pada petang ini, kita dapati kaedah fiqh al-masyaqqah tajlibu taisir, yang bermaksud kesukaran membawa kemudahan itu telah pun menjadi asas kepada fatwa penangguhan solat Jumaat, di mana apabila wabak ini melanda, umat Islam mengalami kesulitan untuk melaksanakan solat Jumaat dalam keadaan biasa. Dan apabila ia berlaku, maka kita merujuk kepada beberapa pandangan ataupun tulisan yang telah ditulis oleh beberapa tokoh sebelum ini, antaranya Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau membahagikan masyaqqah kepada dua bahagian, iaitu masyaqqah yang tidak mengubah kewajipan syarak. Jadi Dr. Abdul Karim Zaidan membahagikan masyaqqah kepada dua bahagian, iaitu masyaqqah yang tidak mengubah kewajipan yang ditetapkan syarak dan masyaqqah yang mengubah kewajipan yang ditetapkan syarak. Jadi masyaqqah yang tak mengubah kewajipan ni macam mana? Maksudnya kesulitan yang tidak mendapatkan keringanan. Contohnya berpuasa pada musim panas. Jadi walaupun musim panas, cuaca itu tidak menggugurkan kewajipan puasa. Ataupun berwuduk ketika cuaca sejuk, tetap kena berwuduk lah. Kemudian contoh masyaqqah yang boleh mengubah kewajipan syarak ni ialah kewajipan yang kesulitan yang boleh menerima keringanan atau rukhsah. Contohnya kesulitan luar biasa untuk melakukan perintah syarak itu, yang boleh memudaratkan nyawa atau harta benda, atau kesukaran yang berlaku untuk tempoh yang lama. Contohnya kalau seorang yang sakit, kalau dia tak ada rukhsah untuk tidak berpuasa, maka puasa tadi kalau diteruskan boleh memberikan kesan ataupun mengancam nyawa. Jadi sebab itu dalam kajian yang kita lakukan ini, didapati bahawa perubahan hukum yang bercanggah dengan dalil berlaku kerana adanya kesulitan ataupun wujud keuzuran yang membolehkan seseorang itu meninggalkan sementara ketetapan syarak, dan khususnya dalam kajian ini iaitu diberikan ataupun keharusan untuk meninggalkan solat Jumaat. Jadi berdasarkan kepada kajian ini, kenyataan yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Al-Qaradawi, merupakan Setiausaha Kesatuan Ulama Islam Sedunia, menyatakan keharusan meninggalkan solat Jumaat
disebabkan takut dijangkiti virus yang merupakan masyaqqah ataupun kesulitan dalam hal ini. Jadi apabila penyakit ini dia merebak kerana berlakunya perkumpulan ataupun perhimpunan manusia yang ramai yang boleh menyebabkan penyakit ini berluasa, maka di sana terpaksa dilakukan kuarantin ataupun penjarakan. Jadi apabila berjarak, maka dah tentulah mustahil untuk melakukan solat berjemaah. Maka di sinilah datangnya hukum ataupun fatwa, iaitu kebenaran solat Jumaat itu ditangguhkan sementara waktu. Namun penangguhan ini tidaklah berlaku secara mutlak. Ia berlaku secara bertempoh. Hal ini dibuktikan apabila berlaku fatwa penangguhan untuk peringkat yang pertama, maka ada kaedah pecahan lain yang dikukuhkan, yang digunakan untuk mengukuhkan fatwa ini, iaitu antaranya idza qada al-amru ittasa'a, iaitu jika sesuatu perkara dilakukan menjadi sukar, maka pelaksanaannya menjadi mudah dan longgar. Iaitu bila fatwa ni menangguhkan solat Jumaat, beberapa bulan selepas itu solat Jumaat kembali dibenarkan dengan had jemaah seramai 12 orang. Maknanya tak perlulah tunggu sampai 40 jemaah. 12 orang sudah boleh melakukan solat Jumaat. Kemudian fatwa ini berubah lagi, iaitu apabila berlaku aplikasi kaedah pecahan lain, iaitu ad-darurah tuqaddar biqadariha, iaitu pengecualian daripada kewajipan asal tidak boleh dibuat secara berlebihan dan melampaui batas. Maksudnya dah 2 bulan tak boleh solat Jumaat, tak bolehlah berterusan, sebabnya keadaan sudah terkawal, maka ia perlu dikembalikan kepada hukum asal secara beransur-ansur. Itu yang boleh 12 orang. Kemudian boleh pula 40 orang. Dan kaedah pecahan berikutnya, idza ittasa'a al-amru daqa. Maksudnya jika sesuatu pelaksanaan kewajipan itu telah menjadi mudah kerana faktor masyaqqah telah hilang, hukum kewajipan tersebut kembali kepada hukum asal. Jadi maknanya apabila umat Islam secara berperingkat dibenarkan untuk melakukan solat Jumaat seperti biasa, bermula daripada tidak boleh kepada boleh 12 orang, kepada boleh 40 orang, dan akhir sekali boleh kepada solat Jumaat itu dilakukan mengikut kapasiti ruang masjid ataupun dewan solat utama, termasuk di surau. Dan sehinggalah yang sekarang ini kita kembali kepada asal, iaitu kita boleh solat Jumaat seperti biasa, boleh rapatkan saf, dan boleh melebihi ataupun jumlah jemaah tu dah tak ada batasan. Itu contoh. Jadi itu 2 peringkat yang awal saya ulas tadi, iaitu tentang konsep maqasid syariah dan juga fatwa penangguhan solat Jumaat. Jadi saya nak pergi pada kesimpulan, iaitu kita nak gabungkan kedua-dua perkara tadi, iaitu pertama, apabila kita sebut tentang konsep tujuan syarak itu untuk memelihara nyawa, maka dalam kes solat Jumaat tadi berlaku pertembungan di antara menjaga agama dan menjaga nyawa. Di situlah datangnya keutamaan. Apabila dalam konteks COVID itu, maka yang menjadi keutamaan ialah untuk menjaga nyawa terlebih dahulu, supaya akan datang agama itu dapat diteruskan menjadi amalan. Bayangkan kalaulah kita berdegil untuk melaksanakan kewajipan solat Jumaat itu tanpa mengambil kira faktor nyawa tadi, maka sudah pastilah penyakit tadi sukar untuk dikawal dan akan mengakibatkan banyak kematian yang tidak terduga. Jadi sebab itu dalam kita melaksanakan syarak ini, penting untuk kita mengetahui tujuan dan juga objektifnya, supaya kita dapat menyusun keutamaan dalam mengatur kehidupan. Sebabnya agama ini dia tidak membenarkan kita mengancam nyawa, mengancam akal, harta dan juga keturunan. Dan agama akan bertindak sebagai pemandu kepada kita untuk memastikan kesemua keperluan tadi dijaga dengan sebaiknya. Sebab itu dia ada pengharaman minum arak, pengharaman zina, pengharaman mencuri, kerana untuk menjaga kepala manusia. Samalah dalam kes fatwa penangguhan solat Jumaat tadi, maka ia menjadi satu rujukanlah kepada kita dalam kita mengenal pasti aspek maqasid syariah,
Ini saya punya buku ataupun tulisan yang saya hasilkan. Saya sempat kongsikan yang ringkas je lah untuk kita memahami konsep ataupun tajuk ini dengan lebih mendalam. Dan sebagai penutup, yakinlah bahawa setiap tujuan yang digariskan oleh syarak ni ianya semata-mata bertujuan bermatlamatkan untuk mencapai kebaikan atau maslahah untuk manusia itu sendiri. Apatah lagi Islam sangat mementingkan kepentingan dunia dan akhirat, dan sudah pastilah apabila maqasid ataupun tujuan keperluan menjaga agama itu diletakkan sebagai nombor satu,